Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 15 pada hari ini ingin membentangkan hasil tugasan kumpulan kami untuk subjek pengantar pengurusan. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentang kami, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Ain Haikal bin Aizal, bersama-sama dengan ahli kumpulan saya iaitu So Yuhan, Muhammad Afiq Danish bin Muhammad Safri, Muhammad Iqbal Naim bin Hishamuddin, Muhammad Haris Hakimi bin Hairul Hadimi dan juga Muhammad Syahiran bin Hashim. Baiklah, saya akan teruskan kepada pengenalan saya. Seperti mana yang kita tahu, pengurusan secara umumnya merupakan koordinasi dan juga tugasan pentadbiran dalam sebuah organisasi untuk mencapai maklumat. Menurut bapa pengurusan moden iaitu Henry Fayol di dalam buku Pentadbiran Am dan Perindustrian, menerangkan bahawa fungsi pengurusan sebagai proses merancang, berorganisasi, mengarah dan mengawal bagi mencapai objektif organisasi. Terdapat 4 fungsi di dalam pengurusan ini. Yang pertama ialah merancang iaitu planning, kedua ialah mengatur organizing, yang ketiga ialah memimpin leading dan juga yang terakhir sekali ialah controlling iaitu mengawal. Baiklah, kami telah dalam tugasan kami ini kami telah membuat 3 orang pengurus dari syarikat-syarikat beza. Pengurus pertama yang telah kami membuat ialah Encik Eric Cheong Chee Kiong yang merupakan seorang pengurus pertengahan. Beliau bekerja di syarikat Kobeko Malaysia Tools Sdn Berhad. Beliau memegang jawatan sebagai seorang pengurus Jabatan Kewangan. Pengurus kedua pula ialah Encik Rachid Altan Liffen. Beliau merupakan seorang pengurus bawahan dan beliau bekerja di syarikat SY Online Venture Sdn Berhad. Beliau memegang jawatan sebagai seorang penyedia kewangan. Dan pengurus terakhir sekali yang telah kami temukan ialah Encik Jeffrey Ong. Encik Jeffrey Ong ialah seorang pengurus atasan di syarikat OG Tekstil Sdn Berhad. Beliau memegang jawatan sebagai seorang pengurus besar di syarikat tersebut. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Afiq. Merancang merupakan suatu proses di mana pengurus mengenal pasti matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi pada masa hadapan. Visi merupakan satu pernyataan yang menyeluruh tentang penubuhan sesebuah organisasi. Misi pula merupakan tujuan utama sesebuah organisasi ditubuhkan. Bagi visi dan misi syarikat atasan, visinya menghasilkan produk polisi dan selesa. Pertengahan pula visinya menerangkan kedudukan kewangan yang tepat kepada organisasi. Bawahan pula adalah memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan menyediakan persekaran yang selesa. SWOT merupakan kaedah analisa dalam mengenal pasti perniagaan iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT merupakan pengusaha atau sesebuah organisasi perniagaan dapat mengenal pasti potensi dan cabaran sebenar. Bagi pengurus atasan, Encik Jeffrey mengatakan bahawa ia mempunyai kekuatan yang tersendiri. Sebagai contohnya, mempunyai sumber kewangan dan sumber manusia yang mencukupi. Bagi pengurus pertengahan, kekuatannya sebagai contoh mempunyai sumber manusia yang mahir dan mempunyai sifat bersatu padu. Bagi pengurus bawahan pula, Encik Rachel mengatakan bahawa kekuatannya adalah seperti berikut, iaitu pasukan yang kecil sehingga mudah dikawal. Seterusnya saya pas kepada Syahrian. Okey, so bagi untuk fungsi pengurusan yang mengatur ialah mengatur merupakan suatu proses di mana ia meliputi penyusunan dan pengagihan sumber organisasi untuk melaksanakan tugas agar dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan dengan cekap dan teratur. Okey, so bagi untuk pengurus atasan yang kami menumur ramah ialah beliau menetapkan perancangan strategi jangka panjang iaitu perancangan strategi. Okey, rancangan strategi merupakan rancangan yang digunakan oleh pengurus atasan bagi mencapai matlamat strategi syarikat. Beliau mengubah gaya pemasaran dari tradisional kepada atas talian untuk menguasai pasaran merangkumi global 5 tahun ke depan. Okey, so bagi untuk peringkat pertengahan iaitu pengurus pertengahan Encik Eric Cheong Chee Kiong. Okey, beliau menggunakan perancangan strategi jangka sederhana iaitu perancangan yang taktikal. Okey, rancangan taktikal merupakan rancangan yang digunakan pada peringkat jabatan demi menyokong rancangan strategi. Okey, iaitu tidak mempunyai strategi yang sempurna. Beliau menggunakan rancangan sendiri iaitu rancangan akrab dengan mengeratkan komunikasi pekerja, bawahan dengan atasan serta pekerja antara jabatan yang berlainan. Okey, so bagi untuk peringkat bawahan iaitu Encik Rachel Tan Liffen. Okey, so beliau menggunakan perancangan strategi jangka pendek iaitu rancangan operasi. Rancangan operasi merupakan rancangan yang digunakan bagi mencapai matlamat pihak pengurusan dan pertengahan. Okey, so saya teruskan dengan fungsi yang terusnya, iaitu Iqbal. Fungsi yang seterusnya adalah memimpin, yang mana memimpin merupakan keupayaan untuk mempengaruhi orang ke arah pencapaian matlamat.
pengurus perlu menjadi pemimpin bagi melencengkan lagi sebuah organisasi. Okay. Seterusnya, menurut anda daripada tempoh yang telah dijalankan, dia dapati bahawa setiap pengurus mempunyai fungsi dan kepimpinan tersendiri, yang mana pengurusan atasan iaitu Encik Jeffrey menggunakan jenis kepimpinan karismatik, yang mana beliau sering datang awal ke tempat kerja dan pulang lewat bagi menjadikan dirinya sebagai contoh dan teladan yang baik kepada pekerjanya. Kemudian gaya kepimpinan yang ditonjolkan oleh Encik Jeffrey adalah kontingensi, yang mana beliau akan memberi tugasan mengikut kesesuaian pekerja melalui pengalaman dan juga kemahiran pekerja tersebut. Seterusnya adalah pengurus pertengahan iaitu Encik Eric, yang mana Encik Eric menggunakan jenis kepimpinan transformasi, iaitu ia mendorong perubahan pekerja ke arah yang lebih baik daripada dari aspek pemikiran, kemahiran dan juga komitmen pekerja. Seterusnya, gaya kepimpinan yang ditonjolkan oleh Encik Eric adalah interaktif, yang mana beliau tidak mengambil tindakan sekiranya pekerja datang lewat kemudian menggantikan jam bekerja, yang mana pekerja tersebut tidak akan dikenakan sebarang denda. Seterusnya, pengurus bawahan iaitu Cik Rachel, beliau menggunakan jenis kepimpinan transaksi, yang mana beliau akan memandu pekerjanya ke arah pencapaian matlamat melalui cadangan, nasihat dan juga tunjuk ajar. Gaya kepimpinan yang ditonjolkan oleh Encik Rachel adalah gaya kepimpinan demokratik, yang mana beliau akan menyelesaikan konflik ataupun masalah yang berlaku melalui perbincangan dan juga persetujuan di antara pekerja. Seterusnya, posisi yang terakhir ialah posisi mengawal, iaitu mengukur suatu keupayaan seorganisasi dengan menggunakan kaedah atau teknik dengan perbandingan keupayaan mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Menerusi ketiga temubuhan tersebut, ketiga pengurus mempunyai cara tersendiri dalam aspek mengawal, dan antaranya adalah pengurus atasan Encik Jeffrey akan menggunakan dua cara, iaitu melihat laporan dan dokumen untuk mengetahui prestasi setiap jabatannya. Pengurus pertengahan pula Encik Eric akan menggunakan satu ukuran, iaitu KPI untuk mengetahui masalah pekerja agar dapat meningkatkan semula pekerja bawahnya. Manakala pengurus bawahan iaitu Encik Rachel akan mengukur prestasi pekerja bawahan dengan melihat borang penilaian prestasi melalui laporan dan hasil pekerja bawahannya sama ada berkualiti atau tidak. Selain itu, mekanisme kawalan merupakan kunci dalam memastikan aspek pemahaman itu dijaga agar matlamat organisasi tercapai. Jadi pengurus atasan Encik Jeffrey dia akan mementingkan pengurusan kualiti menyeluruh, iaitu TKM, untuk memastikan produk kualiti tersebut terjamin. Encik Eric pula akan menggunakan kaedah subangsaran ataupun kaedah iktidaran kualiti, iaitu dengan memberikan peluang kepada pekerja subordinatnya memberi pendapat atau idea masing-masing dalam menyelesaikan satu masalah. Encik Rachel pula akan melaporkan nama prestasi pekerjanya untuk dihantar ke pusat latihan agar kemahiran tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan semula. Jadi cara ini dapat membantu untuk mengekalkan prestasi dalam mencapai matlamat. Oleh itu, kaedah yang digunakan ketiga pengurus ini dapat membantu untuk mencapai matlamat organisasi masing-masing. Seterusnya, salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Asia. Sekarang saya akan mewakili kumpulan 15 untuk membuat kesimpulan. Kesimpulannya, menurut ketiga-tiga orang pengurus yang telah kami temu bahwa mereka mempunyai peranan yang amat penting dalam fungsi pengurusan, yaitu merancang, mengatur, memimpin dan juga mengawal. Dalam fungsi merancang pula, ketiga-tiga orang pengurus mempunyai visi misi, rancangan strategik, rancangan taktikal, rancangan operasi, serta mereka telah melakukan analisis SWOT terhadap program pengurusan mereka tersendiri. Selain itu, dalam fungsi mengatur pula, ketiga-tiga orang pengurus mempunyai tanggungjawab masing-masing. Antaranya, mereka telah menjadi pengkoordinasi dalam program pengurusan mereka. Sebagai contoh, Encik Eric sebagai pengurus pertengahan telah menjadi orang tengah antara pihak atasan dan dua pihak bawahan. Selain itu, mereka turut mengelompokkan tugasan kepada subordinat mereka dengan mengikut kemampuan subordinat mereka masing-masing. Selain itu, dalam fungsi yang ketiga yaitu fungsi memimpin, ketiga-tiga orang pemimpin telah menggunakan berbagai pendekatan kepemimpinan yang amat menarik. Sebagai contoh, pendekatan kepemimpinan karismatik, kontingensi, interaktif, transformasi dan transaksi. Akhir sekali, dalam fungsi mengawal pula, ketiga-tiga orang pengurus turut memainkan peranan yang amat penting dalam membuat penilaian prestasi dengan rujuk kepada laporan dokumen sebelum mereka mengambil tindakan susulan untuk memperbaiki prestasi organisasi yang lemah. Oleh itu, ketiga-tiga orang pengurus amat penting dalam fungsi pengurusan. Sekian, terima kasih.